Sejurus selepas merdeka, Malaysia mengambil langkah proaktif menjalinkan hubungan diplomatik dengan 20 buah negara. Langkah ini diambil atas kepentingan menjaga keselamatan negara selain meningkatkan aktiviti perdagangan dan ekonomi. Dan setelah 60 tahun, hubungan Malaysia dengan negara-negara luar menjadi semakin mustahak susulan cabaran polemik, budaya serta ekonomi yang dihadapi dunia dan ketika ini membawa kepada lebih banyak kerjasama yang memanfaatkan hubungan dua hala ini. Baik saudara, untuk ikuti laporan yang disediakan ini mengenai hubungan diplomatik Malaysia bersama dengan rakan penyampai saya pada malam ini iaitu wartawan Kamal Firmansyah. Saksikan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Luar, Datuk Ramlan Ibrahim, kementeriannya merupakan salah satu jabatan kerajaan pertama yang diwujudkan sebaik sahaja Allahyarham Tunku Abdul Rahman mendapat kata putus dari British bahawa tanah Melayu akan diberi kemerdekaan. Ini jelas menggambarkan betapa Malaysia komited untuk membina persahabatan dengan negara luar bagi menjamin keamanan sejagat. Fokus Tunku pada waktu itu sebagai arkitek kemerdekaan adalah jelas apabila beliau menubuhkan Jabatan Hubungan Luar sebagai salah satu dari 4 jabatan di bawah kuasa Ketua Menteri Tanah Melayu pada ketika itu. Itu sebab sedikit dari segi latar belakang sejarah Kementerian Luar Negeri. Jelasnya hubungan diplomatik yang kukuh dengan negara luar selama ini banyak memanfaatkan Malaysia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat antarabangsa. Hasilnya, pada 2016, Malaysia terpilih untuk memikul tanggungjawab sebagai ahli Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk kali keempat. Pada penghujung tahun Malaysia di PBB, kita telah berjaya memastikan resolusi 2334 diterima tanpa sebarang veto. Dan resolusi tersebut mengecam tindakan rejim Israel membina penempatan haram di tanah Palestin. Dan ini merupakan satu-satunya resolusi yang dapat diterima oleh Majlis Keselamatan selepas kebuntuan selama lebih dari 36 tahun. Melangkah ke hadapan, negara katanya akan terus melaksanakan dasar luar yang bebas, berprinsip dan pragmatik berpandukan nilai keamanan, keadilan dan kesaksamaan. Teras utama dasar luar Malaysia adalah melindungi kedaulatan dan kepentingan negara serta menyumbang kepada masyarakat dunia. Okay guys, hari ini kita pergi ke bab yang ke-9. Seperti sebelum ni kita dah banyak belajar bab 8, bab 7 dan kita masuk sikit bab 9. Hari ini kita pergi ke topik yang dalam salah satu daripada bab 9. Okay, bab 9 sumber semula jadi dunia. Dan salah satu topik yang ada dalam bab 9 ni ialah kerjasama ekonomi antarabangsa. Kerjasama ialah gabungan ataupun bantuan antara satu negara dengan negara yang lain dalam pelbagai bidang, terutamanya ekonomi lah. Jadi kerjasama ni banyak jenis, right? Kan macam hubungan manusia lah, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan haiwan, hubungan manusia dengan alam semula jadi. Begitu juga dengan negara-negara yang ada di dunia termasuk negara Malaysia. Right? Negara Malaysia juga menjalinkan hubungan ataupun kerjasama dengan negara-negara lain dan terdapat berbagai jenis. Okey, kita ambil contoh. Contohnya ialah kerjasama dua hala. Right? Kerjasama dua hala ni menyebabkan dua buah negara lah. Contohnya Malaysia dengan Indonesia. Okey, jadi satu perjanjian dimeterai, Malaysia membantu Indonesia dalam satu bidang dan Indonesia juga membantu Malaysia dalam sesuatu bidang. Alright, itu kerjasama dua hala lah. Ada kerjasama pelbagai hala. Okey, Malaysia menjalinkan kerjasama dengan negara-negara ataupun anggota-anggota pertubuhan di luar. Okey, kita ambil contohnya ialah hubungan negara Malaysia dengan Kesatuan Eropah. Okey, Malaysia tidak menyertai Kesatuan Eropah kerana Kesatuan Eropah hanya untuk negara-negara Eropah. Tetapi ada kerjasama yang dimeterai antara Malaysia dengan negara-negara Eropah, Kesatuan Negara Eropah ataupun EU lah. Okey, contohnya Malaysia membekalkan minyak sawit kepada negara-negara Eropah.
dan negara-negara Eropah seperti British ataupun Jerman membantu Malaysia dalam bidang teknologi seperti otomotif. Right, itu kerjasama pelbagai hala. Ada juga kerjasama serantau. Okey, seperti mana yang kita dah belajar sebelum ni, Malaysia berada dalam rantau Asia Tenggara. Jadi Malaysia secara tidak langsung menyertai kesatuan ataupun pertubuhan negara-negara Asia Tenggara yang dipanggil ASEAN. Alright, so itu ialah kerjasama serantau negara-negara jiran. Alright, so kita akan pergi lebih mendalam. Kemudian ada juga kerjasama segitiga pertumbuhan, seperti kerjasama antara Malaysia, Indonesia, Singapura, ataupun Malaysia, Singapura, Thailand dan sebagainya lah. Okay, dan juga ada juga kerjasama yang melibatkan kerjasama sedunia. Contohnya Malaysia dengan Pertubuhan Negara-Negara Islam, OIC. Malaysia dengan Pertubuhan Perdagangan Dunia, WTO. Malaysia dengan WHO, World Health Organization. Okay, Malaysia dengan negara-negara di seluruh dunia bekerjasama dalam pelbagai aspek seperti pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Alright, tak payah buang banyak masa. Okay, kita pergi ke topik jenis kerjasama negara Malaysia dengan negara-negara lain. Okey, yang pertama ialah pertubuhan negara-negara Asia Tenggara, kita panggil ASEAN. Okey, negara-negara yang berada di Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina, Brunei, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kemboja adalah anggota negara-negara Asia Tenggara, termasuk satu negara Timor Leste yang masih lagi menjadi pemerhati untuk pertubuhan negara-negara Asia Tenggara. Alright, seperti yang awak boleh tengok di slide, okey, ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 dengan matlamat utamanya ialah membantu negara-negara jiran atau rantau ASEAN untuk memajukan sektor ekonomi, sosial, kebudayaan dan sebagainya. Okey, negara-negara yang kurang membangun seperti Kemboja, Laos dibantu oleh negara-negara maju seperti Malaysia dan Singapura. Alright, dari segi teknologi, dari segi modal, pasaran dan sebagainya. Okey, kemudian bekerjasama meninggikan taraf hidup rakyat. Contoh paling mudah ialah kita membuka peluang, okey, kepada negara-negara luar untuk menghantar pekerja-pekerja separa mahir atau tidak mahir mereka bekerja di negara-negara maju seperti Malaysia ataupun di negara Singapura. Jadi secara tidak langsung akan memberi peluang pekerjaan kepada rakyat mereka dan dibayar pekerjaan mereka itu dalam bentuk wang di negara yang mereka bekerja, dan mereka boleh menghantar balik wang tersebut ke negara kelahiran mereka sekaligus membantu pertumbuhan taraf hidup rakyat di negara serantau. Okey, selain daripada menjaga keamanan dan kestabilan politik serantau lah, okey, kerjasama dari segi ketenteraan, kawalan sempadan, kawalan anti perdagangan manusia dan sebagainya. Kemudian negara-negara di Asia Tenggara ini juga bekerjasama dalam pelbagai bantuan dan latihan serta penyelidikan. Okey, mereka bekerjasama dalam bidang kesihatan contohnya. Okey, mereka akan membantu antara negara dengan negara lain apabila menemui sesuatu ataupun mahu bekerjasama mengkaji dalam sesuatu perkara, maka ada kerjasama dalam negara-negara Asia Tenggara untuk membantu negara-negara yang lain. Alright. Okey. Kita pergi ke ini ialah kawasan rantau Asia Tenggara. Kalau awak boleh lihat bagaimana kedudukan negara-negara Asia Tenggara, ada 10. Okey. Ada di kawasan Indonesia itu ada satu lagi negara yang boleh kita katakan sebagai baru, iaitu Timor Leste. Okey, walaupun dia berada di
kawasan Asia Tenggara, tapi dia belum lagi menyertai pertubuhan negara-negara Asia Tenggara sepenuhnya. Okay, apabila ada conference, apabila ada persidangan atau mesyuarat, perjumpaan dan sebagainya antara pemimpin-pemimpin negara Asia Tenggara, negara Timor Leste akan menghantar wakil sebagai pemerhati. Okay, at the end mereka akan buat keputusan lah sama ada mereka boleh menyertai ataupun mahu menyertai pertubuhan negara-negara ASEAN ini berdasarkan kepada kepentingan negara mereka sendiri. Alright, bila? Tak tahulah. Okay, mereka yang akan menentukan masa depan mereka. Alright, kita pergi ke pertumbuhan kerjasama tiga negara. Okay, ini salah satu lagi daripada kerjasama yang dijalinkan oleh negara Malaysia, iaitu IMSGT, Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle. Okey, jadi tiga buah negara ini telah bersetuju menjalankan perjanjian untuk bekerjasama dalam pelbagai bidang lah. Alright, so ada antara kawasan-kawasan yang dipilih di negara ini untuk menyertai keanggotaan IMSGT ini. Okey, seperti di Indonesia, wilayah Kalimantan mereka dipilih untuk terlibat secara langsung dalam pertubuhan ini. Begitu juga dengan Malaysia di negeri-negeri di Semenanjung Malaysia. Okey, dan juga Singapura lah. Okey, ditubuhkan IMSGT ialah pada tahun 1992, berlanjutan daripada pertubuhan ASEAN lah. Ini lebih kepada spesifik. Okey, perjanjian antara tiga buah negara. Okey, jadi kekurangan dan kelebihan antara tiga negara ini akan menjadikan saling kebergantungan antara mereka lah. Okey, sebagai contoh kita ambil bagaimana negara-negara Indonesia yang mempunyai tenaga kerja kurang mahir. Okey, ataupun mereka juga mempunyai teknologi yang asas sahaja, teknologi yang minimum, tapi mempunyai sumber semula jadi yang sangat banyak, kawasan hutan, tanah dan sebagainya. Okey, termasuk juga kawasan-kawasan yang belum dibangunkan atau diteroka. Manakala di Singapura, mereka sebuah negara yang kaya, maju. Jadi mereka mempunyai modal yang sangat banyak, tenaga kerja yang sangat mahir, teknologi yang moden, yang tinggi, okey, mempunyai akses kepada dunia luar, okey, dari segi pasaran, infrastruktur mereka juga baik, dan juga sumber kewangan, pentadbiran mereka juga begitu baik sekali, sangat membantu Indonesia. Okey, jadi Indonesia juga membantu Singapura dari segi bekalan tenaga mahir dan juga sumber tenaga ataupun sumber semula jadi. Bagaimana dengan Malaysia? Malaysia ada sumber tanah. Okey, ada sumber semula jadi. Ada tenaga buruh separuh mahir. Ada kemudahan teknologi yang sederhana, masih lagi menuju ke arah teknologi yang maju dan juga mempunyai kemudahan infrastruktur. Okey, jadi keseimbangan ini juga membantu Singapura, membantu Indonesia. Ketiga-tiga negara ini akan menjalinkan kerjasama untuk memperkembangkan sektor-sektor seperti pendidikan, pembinaan, pelancongan, pengangkutan, perhubungan dan banyak lagi. Dan pada akhirnya ketiga-tiga negara ini akan menerima manfaat daripada kelebihan negara-negara yang lain. Dan kekurangan yang ada di negara masing-masing akan dibantu oleh negara-negara yang lain. Okey, itu kepentingan pertumbuhan tiga negara. Okey, ada lagi satu pertumbuhan tiga negara yang kita panggil sebagai IMTGT. Okey, melibatkan negara Indonesia, Malaysia dan Thailand. Alright, jadi pertumbuhan ini juga sebenarnya berlanjutan daripada
pertubuhan negara-negara ASEAN tadi. Okey. Jadi AMTGT ini ditubuhkan pada 1994. Kenapa? Salah satu sebab utamanya ialah ketiga-tiga negara ini berada di kawasan yang hampir. Jadi secara tidak langsung dia akan menjimatkan kos dan jaraknya juga dekat. Jadi mudah untuk menjalinkan kerjasama. Okey. Matlamat utama AMTGT ialah membawa lebih banyak kemajuan ke kawasan yang tertumpu, kawasan yang menjadi spesifik bagi sesebuah negara. Okey. Melibatkan 10 buah wilayah di Sumatera. Jadi hanya di kawasan Sumatera yang diberi fokus oleh Indonesia dalam pertubuhan AMTGT ini. Manakala di Malaysia ada 8 negeri, okey, termasuk juga negeri Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu Negeri Sembilan dan juga 14 wilayah di selatan Thailand, okey. Seperti Narathiwat, Yala, Satun, Hat Nyai dan sebagainya. Okey. Bagaimana pertubuhan ini berfungsi? Alright. Ia berdasarkan kepada kelebihan negara masing-masing. Kalau kita tengok di Thailand, di selatan Thailand terutamanya, mereka mempunyai kekayaan dalam bidang pertanian dan juga perikanan. Jadi, seperti padi, jagung dan sebagainya akan membantu negara Malaysia atau menghantar bekalan kepada negara Malaysia dan Indonesia. Manakala di Malaysia pula, seperti negeri-negeri spesifik, kita ambil contoh seperti di Kedah, Kulim High Tech kawasan itu akan menghasilkan teknologi barangan atau produk yang berteknologi tinggi untuk dipasarkan di Thailand dan Indonesia. Manakala di Pulau Pinang pula sebagai pelabuhan antarabangsa yang juga di kawasan sekitarnya mempunyai kawasan kilang-kilang elektrik dan elektronik, juga sebagai hub untuk memasarkan barangan-barangan berteknologi tinggi, elektronik, elektrik dan sebagainya ke negara-negara luar seperti Indonesia dan Thailand. Okey, begitu juga dengan Indonesia. Kalau kita tengok dalam peta di Asia Tenggara bagaimana Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mempunyai sumber petroleum dan gas asli, terutamanya di kawasan Sumatera. Jadi, ia juga membantu untuk perkembangan pertumbuhan tiga buah negara ini. Alright? Okey, ini segitiga pertumbuhan negara tersebut yang kita telah bincangkan tadi ya. Okey, ada 10 buah wilayah di Sumatera, 8 buah di negeri di semenanjung Malaysia dan populasi ketiga-tiga buah negara dan terdapat dalam segitiga pertumbuhan ini ialah sebanyak 83 juta penduduk. Bayangkan bagaimana kerjasama yang hanya melibatkan 3 buah negara dengan kawasan-kawasan tertentu yang menjadi tumpuan tetapi mempunyai populasi penduduk 83 juta orang dan ia sangat-sangat bermanfaat. Okey, dan coverage atau keluasan yang terlibat dalam pertubuhan segitiga AMTGT ini 615,208 kilometer persegi. Besar Okey, jadi sangat penting. Okey, kita pergi kepada pertubuhan negara luar. Kenapa Kesatuan Eropah ada? Sedangkan Malaysia bukan negara Eropah. Betul. Malaysia berada dalam pertubuhan ASEAN di rantau Asia. Macam mana pula nak belajar Kesatuan Eropah ni, cikgu? Okey. Seperti yang kita sebut awal-awal tadi, pertubuhan atau kerjasama sedunia. Okey. Malaysia tidak terlibat dalam sesuatu pertubuhan. Salah satu sebabnya ialah atas faktor geografi ataupun letakan negara Malaysia tidak memungkinkan atau tidak membenarkan Malaysia menyertai sesuatu pertubuhan itu. Jadi, apa yang dilakukan ialah kerjasama di luar pertubuhan itu. Okey?
Jadi, Kesatuan Eropah melibatkan tidak semua negara Eropah sebenarnya, tetapi majoriti lah. Kira-kira 28 buah negara Eropah yang menyertai Kesatuan Eropah atau EU yang ditubuhkan pada 1958. Agak-agak koma lah. Apa negara yang terlibat dalam Kesatuan Eropah ni? Right. Banyak Okey. Ada Austria, ada Belgium, ada Cyprus, ada Republik Czech, ada Jerman, ada Poland, Perancis, Itali, Latvia, Malta, Sweden, Pertubuhan Negara-Negara United Kingdom. Okey, dan banyak lagi lah. Okey, nak sebut pun jenuh nak ingat ya. Jadi cukup kalau kita ingat yang seberapa banyak yang boleh lah. Okey. Jadi tujuan utama Kesatuan Eropah ataupun EU ni ditubuhkan ialah untuk memfokuskan negara-negara Eropah ni dalam bidang ataupun sektor perniagaan dan perdagangan bebas antara negara-negara kesatuan ini tanpa ada sekatan. Sekatan dari segi apa? Had ataupun kuantiti import, ekspor antara negara kesatuan. Okey. Kita ambil contoh paling mudah, industri pelancongan di Itali, industri pelancongan di negara-negara Skandinavia seperti Sweden sangat berkembang pesat. Okey. Jadi ini kelebihan yang ada pada negara-negara yang maju dalam sektor pelancongan. Ada negara yang maju dalam sektor otomotif seperti Jerman dan Perancis. Okey, ada negara yang mempunyai kelebihan sumber mineral seperti Greece. Okey, jadi kerjasama-kerjasama yang sangat penting ini membantu negara-negara atau ahli gabungan dalam sesuatu pertubuhan ini untuk maju, membangun dan boleh bergantung dengan negara lain tanpa ada sebarang masalah, sekatan dan sebagainya. Alright? Okey, ini negara-negara sebenarnya ini lebih kepada peta negara Eropah. Dan ada negara yang sebenarnya belum atau tidak terlibat dalam EU members ni lah ataupun ahli Kesatuan Eropah. Apa yang tak ada rasanya dalam peta ni? Negara apa? Aceh Kabur. Aceh Kabur. Okey. Kalau anda lihat di mana negara Israel. Okey. Negara Israel. Kita tolak ke tepi faktor keagamaan. Okey. Secara umumnya negara Israel diletakkan di dalam benua Eropah. Tapi mereka tidak menyertai EU. Ataupun anda boleh lihat di mana negara Bosnia. Okey. So ini antara negara-negara yang terlibat dalam pertubuhan ataupun kesatuan Eropah. Alright, boleh ingat? Boleh ingat? Boleh ingat? Bagus. Okey. Yang seterusnya ialah pertubuhan ekonomi negara-negara Asia Pasifik ataupun APEC. Asia Pacific Economic Cooperation. Mantap. BI pun pandai sebut aja lah. Okey. So, pertubuhan ekonomi negara-negara Asia Pasifik atau APEC ini ditubuhkan pada 1989 dengan tujuan utamanya ialah untuk meningkatkan atau memajukan, memakmurkan rantau Asia Pasifik. Dalam kalangan negara-negara Asia Pasifik ini, dalam lingkungan Asia Pasifik ini, negara-negara ini bekerjasama untuk meningkatkan ekonomi dan mengeratkan hubungan antara negara Asia Pasifik. Okey, termasuklah dari segi keselamatan. Okey, selamatnya ialah sebagai mewujudkan kawasan perdagangan bebas, kebebasan pelaburan antara negara serta memajukan e-dagang. Tahu e-dagang?
Kalau kamu tak tahu e-dagang, renti kala. Yang kamu tahu, Shopee, Lazada. Itulah e-dagang. Okey? Bagaimana platform-platform e-dagang ni wujud dan maju dalam kalangan negara Asia Pasifik, even di seluruh dunia. Okey, salah satu sebabnya, faktornya ialah kerjasama seperti inilah. Okey? Pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Pasifik. Okey? Harap anda faham. Okey? Kita akan tengok 21 buah negara ahli APEC. Okey? Kenapa ada negara di Asia, ada negara di benua Australia, ada negara di benua di Amerika Selatan, Amerika Tengah, even di Eropah seperti di Rusia. Okey? Kerana negara-negara ini terletak dalam lingkungan Pasifik, maka mereka juga menyertai pertumbuhan kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Okey? Termasuklah juga negara Malaysia. Okey. Yang seterusnya. Okey, yang terakhirlah. Yang terakhir banyak sangat ni kalau kita nak tengok. Banyak sebenarnya kerjasama Malaysia dengan WTO, dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dengan negara-negara Islam, Pertubuhan Negara Islam, dengan Pertubuhan Commonwealth. Banyak. Okey? So, ini yang terakhir kita akan tengok ialah Pertubuhan Perdagangan Dunia, World Trade Organization, yang ditubuhkan pada 1995, yang merupakan pertubuhan yang paling besar kerana melibatkan 164 negara ahli di seluruh dunia. Okey, kalau ASEAN tebak apa aja? 10 aja. Kan? Ini 164 negara ahli. Sangat banyak. Objektif atau tumpuan utama kewujudan WTA ialah satu, untuk memantau peraturan perdagangan global antara negara, memastikan kerjasama perjanjian antara sebuah negara dengan sebuah negara yang lain ada law, ada peraturan, ada perikatan dan tidak boleh dilanggar. Okey? Kemudian yang kedua, mentadbir perjanjian perdagangan agar adil kepada semua pihak. Okey, seperti APEC tadilah. So, WTA ni sebagai pemerhati akan meninjau, memantau bagaimana APEC ni berjalan. Adakah ia membantu setengah pihak ataupun membantu semua. Okey? Akan adilkah pertubuhan itu kepada negara ahli-ahlinya? So, itu akan dipantau oleh WTO. Mana datang Okey, WTO. Right. Kemudian menyediakan forum atau platform rundingan dan perdagangan. Dia kira demo ni jadi orang tengah lah. Okey, untuk rundingan perdagangan sekiranya berlaku sebarang pertikaian, perbalahan salah faham antara negara dengan negara yang lain ataupun antara pertubuhan dengan pertubuhan yang lain. Okey. Kemudian objektif yang seterusnya ialah menyelesaikan pertikaian perdagangan antara ahli agar tidak berlaku atau berlarutan kepada yang lebih besar lah. Kan? Kalau faktor ekonomi ni ataupun politik ni, dia boleh sehingga mengancam kepada keselamatan sesebuah negara. Jadi WTO akan memantau perkara ini, memastikan sebarang perselisihan pertikaian diselesaikan. Dan juga WTO yang dianggotai oleh 164 negara ini juga akan saling memberi bantuan, saling memberi latihan dari segi teknikal, dari segi mungkin modal, buruh, pasaran kepada negara-negara yang membangun ataupun negara-negara yang baru nak maju. Okey, so negara-negara yang akan maju, yang dah maju, dah advance ni akan bantulah. Okey, negara-negara yang baru nak membangun. Okey. Faham dah? Alright. So, ada apa masalah, korang boleh komen di bawah ataupun boleh Telegram saya ataupun login pergi ke Facebook saya Izzuan Mokhtar, boleh tanya, boleh PM. Okey, sebarang masalah. Alright.
So untuk anda hari ni kita target 1 jam hari ini. Kalau kita tengok apa yang saya dah cakap dari awal sampai sekarang ni pun dah lebih 30 minit. Okey, so ini tugasan untuk next 30 minit yang seterusnya. Jangan malas, jangan lemau. Alright. So tugasan hari ini ialah kita dah tengok tadi video, kita dah bincang ataupun awak dah dengar penerangan daripada saya tentang pertubuhan kerjasama antara negara, kena sebut banyak negara sebab banyak sangat. Okey? Cakap pun letih juga. Okey. So kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa ini akan diberi sebagai tugasan. Okey. So apa yang anda perlu sediakan sekarang ialah pen, kertas A4. Kalau awak ada buku nota, boleh terus buat dalam buku nota. Ada internet, ada device, ada buku rujukan, majalah, surat khabar dan sebagainya, boleh sediakan sekarang. Kerana dalam next 30 minit anda akan sediakan selengkapkan tugasan ini. Kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. Saya akan bagi topik lebih spesifik. Cuma tugas yang mudah untuk awak ialah cari contoh untuk setiap aspek ataupun kepentingan yang akan saya bagi. Okey? Kepentingan dari segi pelaburan. Kerjasama antara negara dengan negara yang lain dari segi pelaburan. Apa yang akan diperoleh? Bagi contoh. Antara satu negara dengan satu negara yang lain. Kalau boleh, bagi contoh yang melibatkan negara Malaysia dengan negara luar lah. Dari segi pelaburan dia, macam mana? Simple as that. Okay? Awak boleh lakar peta secara bersambungan, continuous, ataupun awak boleh buat dalam bentuk point lah. Okay? Tak ada masalah. Bergantung pada keselesaan awak. Okay? Dari segi pelaburan, dari segi teknologi, kepentingan dari segi bahan mentah, sumber bahan mentah, apa kepentingan kerjasama dari segi tenaga buruh, bagaimana ia membantu hubungan perdagangan, serta bagaimana pasaran ekonomi menjadi salah satu aspek yang penting dalam kerjasama ekonomi antarabangsa. Bagi contoh saja. Okey, setiap satu aspek ni bagi contoh. Satu sudah memadai. Okey, carilah dalam buku rujukan, internet, okey, boleh pergi blog ataupun YouTube, cari di laman sesawang dan sebagainya. Okey, boleh buka buku, teks dan sebagainya, tak ada masalah. Okey, siapkan semua itu. InsyaAllah buka sekolah nanti, kita akan cross check sama-sama. Okey, untuk student-student yang lain juga boleh cross check sesama sendiri, tak ada masalah. Okey, boleh tanya cikgu masing-masing, boleh bincang. Okey, cikgu rasa sampai sini saja. Tugasan pun cikgu dah bagi. Okey, nota pun cikgu dah bagi. Cikgu harap sangat bermanfaat. Harap korang tak rasa boring lah. Okey, cikgu pun masih baru lagi nak buat video bagi tugasan kepada awak macam ni. Okey, so cikgu tak nak celoteh panjang. Cakap-cakap pun dah tinggal lagi 25 minit. So cari, siapkan tugasan ini. Okey, dan jangan lupa cikgu akan share Google Form kehadiran. Pastikan isi Google Form untuk pastikan kehadiran awak pada hari ini. Remember? Belajar juga. Solat jangan lupa. Pedah tak? Lantak koma lah. Okey, terima kasih. Sekian daripada Cikgu Izzuan. Kita jumpa lagi. Ciao. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.